Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ini, sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. الحمد لله رب العالمين. Okay, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. InsyaAllah yang pertama dan selamanya, jangan pernah kita tinggal untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kerana setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi banyak sangat nikmat kepada kita, kan. Kenapa Ustaz tersekat-sekat? Kenapa suara Ustaz bergema? Tersekat lah. Bergema. Itu mungkin tak apa. InsyaAllah kita akan mulakan kelas kita. Kembali balik dari Ustaz tengah cerita. Setiap hari kita Allah SWT bagi rezeki dan juga nikmat banyak sangat dekat kita setiap hari. Mula daripada bangun tidur sampailah nanti kita nak tidur semula begitu. Okey, baik. Jadi insyaAllah pada petang ini kita akan sambung kelas kita. Pada kelas yang lepas, Ustaz kita dah masuk belajar berkenaan dengan beriman kepada hari akhirat. Maka itu rukun iman yang terakhir, yang keenam. Dan Ustaz ada minta untuk murid-murid semua melengkapkan latihan di dalam buku aktiviti. Dah ada buat ke belum? Dah ada buat? Okey, baik. Kalau belum buat tak apa, nanti sila buat dan kena hantar dekat Ustaz. Hantar macam mana Ustaz buku ni? Bukan hantar buku. Ambil gambar muka surat yang perlu dibuat tu, kemudian hantar ke dalam WhatsApp Ustaz. Hantar dalam WhatsApp, mesej kepada Ustaz untuk Ustaz buat penilaian lah, untuk Ustaz buat semakan. Okay? Baik, tak apa. Jadi insyaAllah hari ini kita dah selesai berkenaan dengan rukun iman yang belajar daripada tahun 2, tahun 3. Tahun 2 dah masuk tahun 3, bermula daripada beriman kepada Allah. Yang pertama, dah tahu berkenaan dengan sifat wajib bagi Allah, apakah sifat mustahil bagi Allah, semua nama-nama Allah. Kemudian kita belajar pula yang kedua, beriman kepada para malaikat. Apakah ataupun berapakah bilangan malaikat itu, apakah ciri-ciri malaikat, dicipta daripada apa. Kemudian daripada tidak terbilang, tidak terkira malaikat itu ada 10 yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugas mereka. Baik, kemudian kita belajar pula beriman yang ketiga, rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab, iaitulah kita mempelajari berkenaan dengan kitab-kitab. Yang ini tajuk yang baru lepas kita belajar. Tajuk awal tahun itu kita belajar beriman kepada kitab Allah, ada berapa jumlah semuanya kitab, kemudian diturunkan kepada siapa kitab-kitab tersebut, apakah isi-isi kitab tersebut, di dalam bahasa apa dan sebagainya. Kemudian rukun iman yang keempat iaitu berkenaan beriman kepada Rasul. Yang ini mungkin tajuk ni sedikit dia lari-lari sikit lah. Yang beriman kepada Rasul ni belajar pada tahun 2 kalau tak salah Ustaz. Beriman kepada Rasul, siapakah Rasul itu, ada berapa bilangan dia, beza di antara seorang Nabi dengan Rasul, apakah ciri-ciri mereka, kemudian berapa bilangan yang wajib kita ketahui disebut dalam Al-Quran, dan seterusnya sampailah kepada kita belajar kepada beriman kepada hari kiamat. Rukun, Ustaz silap sebut tadi, ini rukun iman yang kelima. Ada satu lagi rukun iman iaitu beriman kepada qada dan qadar. Itu nanti waktu dah jam 4
awak akan mula belajar. Darjah 4 nanti awak akan mula belajar. Minta maaf, Ustaz silap sebut. Jadi pada kelas yang lepas beriman kepada hari akhirat, dah belajar berkenaan dengan apakah pengertian hari akhirat atau kiamat. Kemudian apakah tanda-tanda hari kiamat, kenapa hari kiamat berlaku, apakah nama-nama lain bagi hari kiamat, apa peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari kiamat. Baik, hari ini kita akan sambung kelas kita pada tajuk yang baru. Kita akan masuk tajuk yang baru. Baik, insya-Allah kita akan masuk pada tajuk ini pecahan ataupun lebih detail lagi kita belajar dalam bab beriman kepada Allah, iaitu kita akan belajar berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Semasa darjah 2 pun dah mula belajar sebenarnya. Tahun lepas dah mula belajar sifat wujud dan juga sifat qidam. Bagi siapa yang mungkin terlupa atau tak ingat, kita dah mula. Ini sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib mempunyai sifat ini jika kita nak mengenali Tuhan itu mestilah ada sifat-sifat ini. Kalau tidak ada sifat ini, apatah lagi bersifat dengan sifat yang berlawanan, sifat yang lemah, sifat yang kekurangan, maka itu bukan Tuhan. Bahkan tidak layak menjadi Tuhan kalau ada sifat kekurangan. Jadi hari ini insya-Allah kita sambung kepada yang seterusnya. Hari ini kita akan masuk kepada sifat yang ketiga. InsyaAllah Ustaz sharekan skrin untuk semua boleh tengok. Okey, baik. Minta maaf. Kita akan masuk kepada baqa. Dalam sifat 20, dah biasa dengar kan? Dah biasa baca dah, ataupun biasa mungkin pernah lagu kan dah sebelum ni. Allahu wujud qidam baqa. Jadi ini yang ketiga. Sifat yang ketiga, baqa'un. Okey, baik. InsyaAllah sama-sama kita tengok apakah yang kita nak belajar di dalam subjek akidah pada hari ini. Allah bersifat baqa'un. Okey, baik. Ustaz baqa' tu apa? Itu yang kita nak belajar ni, insya-Allah. Okey, baik. Sifat Allah baqa'un. Okey, baik. Ustaz nak minta buka mikrofon masing-masing, ikut apa yang Ustaz sebut dan baca. Baik, insya-Allah yang pertama sebelum kita belajar lebih lagi, tak apa, buka mikrofon masing-masing. Cuma jangan terlampau bising sangatlah, nanti mengganggu sesi kelas kita. Okey, baik. Kita tengok. Baik, boleh nampak dekat dalam kotak warna purple ni. Jadi yang pertama kita nak tahu pengertian dahulu. Pengertian. Sebab baqa'un itu ataupun baqa' dalam bahasa Arab. Jadi kita nak tahu apa pengertian dia dalam bahasa Melayu kita supaya kita mudah tahu, lebih faham dan kita tahu apa yang dimaksudkan. Baik, sekejap. Ada nak masuk ke? Okey, tak ada lagi dah. Okey, kita sambung tadi slide tadi. Okey, sama-sama ikut bacaan Ustaz. Pengertian baqa'un. Pengertian baqa'un. Baqa'un. Nampak mouse dekat slide tu, dekat slide Ustaz sediakan tu bergerak. Ustaz tunjukkan ikut pengertian baqa'un. Pengertian baqa'un. Baik, Nama baik, artinya lama-lamanya. Selama-lamanya. Ya, baik, sekali lagi ikut semua bacaan Ustaz. Allah kekal selama-lamanya. Allah kekal selama-lamanya. Tidak akan binasa. Tak akan binasa. Baik. Sekali lagi kita baca ramai-ramai. Yang penting awak cuba, kalau tak boleh ataupun masih lagi tak boleh baca Jawi dengan lancar, tak apa, ikut dengar apa yang Ustaz sebut, kemudian cuba ikut baca sama-sama. Baik, pengertian baqa'un. Pengertian baqa'un.
Baik, artinya Allah kekal selama-lamanya. Allah kekal selama-lamanya. Tidak akan binasa. Tidak akan binasa. Okay, baik. Jadi daripada ayat ni boleh kita fahami pengertian Allah itu, Allah baqa'un itu bermaksud Allah ini kekal. Allah ini kekal. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan kekal? Kekal maksudnya tetap, tidak berubah-ubah. Apatah lagi disebutkan kekal selama-lamanya. Berbeza dengan kita makhluk. Ini apa yang Ustaz bagi tahu dulu secara kasar, secara umum apa yang kita akan belajar daripada sifat Allah baqa'un ini. Baik, baqa'un itu kekal. Allah SWT bersifat kekal. Berbeza dengan kita makhluk, kita ini sampai satu masa kita akan mati. Kita akan, apatah lagi kita sekarang ni pun membesar, betul tak? Sekarang ni tahun ni umur 9 tahun, tahun depan 10 tahun, 11 tahun, seterusnya. Sampailah kalau direzekikan kita tua, dan seterusnya. Paling akhir, walaupun tidak tua pun, yang pasti setiap makhluk Allah akan mati, akan binasa, akan rosak, akan musnah, akan reput, akan layu, dan lain-lain. Bukan sekadar manusia saja. Kalau pokok, akhirnya nanti akan reput, akan layu. Kalau binatang, akhirnya akan mati. Batu, walaupun keras macam mana pun, akhirnya juga nanti bila dah lama, dia akan hancur. Menjadi tanah, menjadi debu. Dan lain-lain lagi, semua makhluk Allah akan begitu. Apatah lagi kalau tibanya hari kiamat, apatah lagi Allah SWT akan hancurkan kesemuanya, akan binasakan kesemuanya. Baik, jadi daripada itu kita, yang penting kita dapat faham perkara yang paling utama dalam Allah bersifat baqa' ini, faham bahawa Allah itu kekal. Kekal, tidak berubah-ubah. Apatah lagi Allah tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Allah itu kekal, tidak berubah-ubah bentuknya. Bahkan tidak berubah-ubah keadaannya. Bukan sekejap Allah kuat, sekejap Allah lemah. Na'udzubillah min zalik. Bukannya Allah SWT bahkan menyerupai atau membentuk dengan apa bentuk sekalipun. Itu nanti kita akan belajar juga dalam subjek tahun 3 ni. Mukhalafatuhu lil hawadith. Allah SWT tidak menyamai apa yang Allah cipta. Mana mungkin Allah akan sama dengan apa yang Allah SWT cipta. Baik, kita tengok seterusnya dalam slide yang Ustaz dah sediakan. Okay, baik. Ustaz baca saja laju. Baik, kelas kita ada 10 minit lagi. Baik, Allah tidak mempunyai kelemahan, bahkan mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Boleh tengok tu mouse yang Ustaz gerakkan. Allah tidak mempunyai kelemahan, bahkan mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Baik. Yang kedua, tengok poin yang kedua, zat Allah kekal selamanya. Tengok Ustaz akan tunjukkan dengan warna kuning apa yang awak kena ingat untuk tajuk ni. Bila sebutkan Allah bersifat baqa'un, maka kena tahu baqa' itu maksud dia kekal selamanya. Jadi awak ingat yang tu pun tak apa dah. Bila sebutkan Allah bersifat baqa', bermaksud Allah kekal selamanya. Baik. Dan tidak berubah-ubah. Berubah-ubah macam saya sebut tadi dah. Sekejap Allah kuat, sekejap Allah lemah, tidak boleh. Sekejap Tuhan itu hebat, sekejap Tuhan itu tidak. Tidak boleh begitu. Baik. Kemudian lawan bagi sifat baqa'un. Setiap sifat Allah itu ada sifat yang berlawanan, yang menunjukkan sifat ini tak patut ada pada Tuhan. Tetapi sifat ini mesti ada pada makhluk. Kebiasaannya ada pada makhluk Allah. Maka kalau baqa'un tadi ialah kekal selamanya, yang warna purple ni, berlawan atau binasa. Musnah atau binasa. Baik. Jadi untuk sifat Allah bersifat baqa' ini, kita sebagai orang Islam, hukumnya wajib. Yang bawah ni slide yang pertama ni, maka bagi Allah SWT wajib bagi Allah bersifat baqa'. Sebagai Tuhan, Allah SWT itu wajib bersifat kekal.
Kalau tidak kekal bermaksud tidak hebat, ada kelemahan, bermaksud akan musnah, bermaksud akan ada pengakhiran. Jadi itu sifat-sifat yang tidak layak bagi Tuhan, tidak layak bagi Allah. Baik. Jadi kita sebagai orang Islam, apakah bagi kita apa hukum kita beriman kepada Allah? Wajib ke atas Muslim. Kita semualah insya-Allah beriman Allah itu kekal. Okey, baik. Kita tengok slide yang seterusnya. Baik, dalam slide ini kita bacakan, kita tengok dalil. Dalil. Tengok dekat sini, dekat mouse yang Ustaz gerakkan ni, dalil. Dalil itu ialah bukti. Dalil itu ialah bukti. Apa yang menunjukkan ataupun menjadi bukti Allah SWT itu kekal. Okey, baik. Ustaz nak minta Asim. Asim ada Asim? Ustaz, saya nak pergi tandas. Baik, silakan. Asim, boleh bacakan ayat daripada surah Ar-Rahman dalam slide yang Ustaz tunjukkan tu? Okey, bacakan Asim. Baik, sekali lagi Asim, wa yabqa Okey, baik, betul. Jadi, apakah maksud dia? Bacakan sekali Asim, maksudnya. Okey, Asim boleh bacakan maksudnya? Wahai yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Baik, betul. Okey, baik, bagus. Terima kasih Asim. Baik, ini menjadi dalil, dalil ataupun bukti bahawa Allah SWT itu bersifat baqa, kekal selamanya. Tengok, wa yabqa, dan kekal zat Allah, wajhu rabbika, Tuhanmu, dzul jalali wal ikram, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ini dalam surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ayat ke-27. Okey, baik. Itu dalil naqli ataupun dalil yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran. Baik, kita tengok seterusnya dalil akli. Akli itu apa? Dalil yang kita boleh fikirkan dengan akal. Tidak perlu, kalau tidak ada pun ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, tetap kita boleh menyebutkan bahawa Allah itu bersifat kekal. Bagaimana? Jadi itu yang disebutkan sebagai dalil akli, dalil akal, dalil yang kita boleh berfikir, yang boleh membuatkan kita berfikir, dan berfikir itu benda yang betul. Okey, baik. Jadi Ustaz nak minta Hadiah, boleh baca poin yang pertama Hadiah, dalil akli. Allah bersifat kekal selamanya. Ya, baik. Ini pernyataan nak menguatkan kembali Allah itu bersifat kekal selamanya. Baik, yang kedua. Sila baca Shanas. Shanas, boleh baca Shanas? Yang kedua. Yang Ustaz tunjukkan ni. Zat Allah. Zat Allah tidak sama seperti manusia. Yang ni tanda ni atau makhluk lain. Atau makhluk lain. Allah kekal. Makhluk akan mati binasa atau binasa atau rosak atau musnah. Ya, betul. Zat Allah tidak sama. Tengok zat Allah tidak sama seperti manusia ataupun makhluk lain. Sebab apa? Allah itu kekal. Makhluk lain akan mati atau binasa atau rosak atau musnah. Allah SWT kekal selama-lamanya.
Walaupun bagaimanapun Allah SWT ciptakan hebat makhluk tu atas muka bumi, tetap juga akan ada masa boleh dimusnahkan. Sebagai contoh, batu yang paling keras, yang paling kuat atas dunia, kebiasaannya disebutkan batu belian. Batu belian. Nak pecahkan batu belian ni payah. Nak potong dia kena Ustaz, dia tidak. Okay, baik. Jadinya itu berkenaan dengan Ustaz. Ustaz, kenapa suara Ustaz macam hilang sikit? sifat Bergegar. makhluk Ustaz, suara Ustaz tak akan mati. Ustaz tak jelas. Ustaz tak jelas. Tak jelas. Baik. Terus minta siapa ya? Luqman Darwish. Boleh bacakan Luqman Darwish yang ketiga ini? Yang mana? Yang ni, Ustaz tunjukkan kat slide ni. Allah adalah, nampak tak? Nampak? Okey, cuba bacakan. Allah adalah Khaliq. Khalik pencipta mustahil pencipta sama dengan makhluk Ustaz. Mana Ustaz ni? Ustaz. Mana Ustaz? Ustaz hilang pula. Mana Ustaz? Hilang je. Ustaz terlalu. Okey, boleh dengar suara Ustaz? Okey, boleh dengar tak suara Ustaz? Okey, dengar. Okey, baik. Boleh. Bergema. Tak maaf tadi, tiba-tiba terkeluar. Memang line internet agak slow sikit. Okey, baik. Jadi Ustaz nak terangkan tadi, zat Allah, Allah SWT itu sebagai Khalik, pencipta. Makhluk dicipta ataupun apa ciptaan. Baik, tidak akan sama pencipta dengan ciptaan, betul tak? Sebagai contoh zaman kita sekarang, ada orang yang kita manusia, alhamdulillah Allah bagi ilmu dalam engineering, ilmu dalam macam-macam ilmu lah dalam sains, teknologi dan sebagainya. Sampai satu tahap kita ini boleh cipta alat-alat. Kita boleh cipta mesin-mesin yang memudahkan urusan kita. Sebagai contoh macam inilah, telefon,
laptop yang awak guna, earphone, headphone ke apa sahaja untuk memudahkan lagi urusan sehari-hari. Okey, baik. Jadi walaupun begitu, contoh telefon ni, kamera ni, ataupun laptop sendiri pun tetap tak boleh kita nak cipta seperti mana Allah SWT cipta kita. Kita sendiri manusia mencipta pun kita tak dapat nak membentukkan satu benda yang serupa dengan kita. Sekarang ni sampai orang-orang yang bijak pandai, orang-orang yang hebat dalam teknologi nak cuba cipta robot yang macam manusia. Dia ada kepala, tangan, kaki, tapi agak-agak robot tu akan sama tak dengan manusia? Tak mampu. Tak boleh. Mesti kita akan nampak ini robot, ini manusia. Sebab kita manusia, kita macam mana struktur kita? Kita ada kulit, ada daging. Sedangkan robot tu apa? Besi, wayar, dan macam-macam alat-alat, bahan-bahan lain lagi lah. Jadi kalau dalam bahagian manusia yang mencipta pun, apa yang dicipta tu tak sama dengan pencipta. Maka begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak sama Allah SWT yang menciptakan manusia. Allah sebagai Khaliq. Allah sebagai Khaliq yang mencipta manusia, maka mana mungkin sama dengan makhluk? Tak sama. Itu jugalah sifat. Begitu juga dengan sifat. Tidak mungkin sifat Allah sebagai pencipta sama dengan sifat makhluk yang dicipta. Baik, makanya bila Allah kekal, jadi makhluk takkan boleh kekal juga. Tidak boleh. Makhluk akan musnah. Tengok balik slide tadi tu. Akan mati, akan binasa, akan rosak. Itu sifat makhluk. Makanya tidak mungkin kita mustahil pencipta. Pencipta ni kembali kepada Allah sama dengan makhluk. Makhluk akan rosak, tetapi Allah SWT akan kekal selamanya. Okey, baik, kita sambung. Sikit lagi, kelas kita pun dah nak habis sepatutnya ni. Okey, baik, seterusnya kita masuk kesan mempercayai dan kesan mengingkari. Baik, Ustaz baca saja, bagi laju sikit. Baik, kesan mempercayai kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, menguatkan keimanan dengan kewujudan. Bila kita beriman bahawa Allah itu baqa, kekal, maka kita bertambah kuat keimanan kita dengan kewujudan Allah. Mestilah bila Allah itu bersifat dengan sifat kekal, hebat, kita sebagai makhluk ini sifat yang lemah, akan rosak, musnah. Jadi akan bertambah keimanan kita dan kita yakin kewujudan Allah SWT itu Allah Maha Hebat. Yang kedua, menginsafi diri kita akan mati. Jadi kita semua ini tak tentu lagi. Kita tak tentu, minta maaf. Kita semua ini akan tentu mati. Cuma tak tahu bila, tak tahu di mana, tak tahu macam mana keadaan. Betul tak? Ataupun ada yang siapa yang tahu dia akan mati bila? Ada yang tahu? Tak tahu, bila-bila masa sahaja. Sebab kita ini tak tahu bila kita akan mati. Melainkan mati itu rahsia Allah SWT. Allah sahaja yang tahu bila kita akan mati. Jadinya bila kita tahu macam tu, kita akan sentiasa insaf. Kitanya akan mati bila-bila sahaja. Jadi tak naklah buat jahat. Nanti tak bila kita tengah buat perkara jahat, Allah matikan kita pada masa itu. Bila kita sedang berpuasa, buat maksiat, Allah akan matikan kita ketika itu. Tak nak kita dihukum, diazab oleh Allah ke dalam neraka. Jadi akan menyebabkan kita ini sentiasa cuba untuk insafkan diri kita. Baik. Yang ketiga, tengok slide, mensyukuri nikmat pemberian Allah. Bila kita tahu Allah SWT itu kekal dan apa yang Allah SWT berikan itu tidak bersifat kekal sementara. Makanya bila Allah bagi itu, kita kena syukur nikmat Allah SWT. Allah bagi kita makanan, kita kena syukur. Belum tentu lagi esok, lusa dan hari seterusnya kita ada makanan. Allah dah bagi kita rumah untuk kita boleh duduk, berteduh. Kita kena bersyukur. Belum tentu lagi esok, lusa dan hari akan datang kita ada rumah. Allah bagi kita tubuh badan. Boleh kita melakukan kerja, kita berbuat macam-macam amal ibadah. Belum tentu esok, lusa atau masa akan datang kita akan ada kesihatan dan kekuatan tubuh badan ni. Dan macam-macam lagi nikmat pemberian Allah yang kita kena syukuri. Baik, seterusnya tengok yang keempat, tengok dekat slide tu yang Ustaz gerakkan mouse. Baik, mendapat keberkatan hidup dunia akhirat. Bila kita yakin
dan beriman bahawa Allah SWT itu bersifat dengan sifat kesempurnaan, maka insya-Allah Allah akan memberikan ganjarannya kepada kita dengan kita mendapat keberkatan. Keberkatan ni apa? Kita akan dapat banyak kelebihan dan kebaikan dalam hidup. Baik, seterusnya kita tengok slide yang tepi tu, sebelah kiri, warna merah tu. Kesan mengingkari. Kalau kita engkar ataupun kita tidak beriman bahawa Allah itu bersifat baqa, Allah SWT itu bersifat kekal, apa akan jadi? Baik, maka rosak iman kita. Bahkan kalau kita memperlekehkan ataupun tidak beriman, jatuh kafir kita ini, apatah lagi murtad keluar daripada Islam. Ya, baik. Seterusnya tidak mendapat keredaan Allah. Allah tak redha kepada kita kalau kita tidak beriman dan yakin Allah bersifat dengan semua sifat yang sempurna, sifat-sifat yang hebat. Baik, seterusnya hidup kita bersikap sombong dan riak. Bila kita tak yakin, kita